Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azminda binti Hasan, BA 20110845. Pada hari ini saya akan menerangkan atau membentangkan mengenai faktor luaran yang mempengaruhi prestasi organisasi dan cara mengatasinya. Pertama sekali saya akan menerangkan mengenai konsep faktor luaran. Faktor ini dia dibagikan kepada dua jenis faktor, yaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Akan tetapi pada hari ini saya akan menerangkan faktor luaran sahaja. Faktor luaran ini merupakan faktor yang mempengaruhi ancaman dan peluang kepada sebuah syarikat. Dan faktor luaran ini juga dia akan kita dapat lihat bagaimana sebuah organisasi itu mempertingkatkan prestasinya. Dan prestasi syarikat nih dia merupakan sebuah image organisasi yang sangat penting agar orang luar akan melihat organisasi kita tuh seimbang dan stabil. Jadi prestasi ini amat penting kepada sebuah syarikat. Menurut David 1999, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi faktor luaran, akan tetapi beliau hanya mengklarifikasikan 5 faktor utama sahaja, yaitu dari segi politik, ekonomi, sosio budaya, persaingan, serta teknologi. Akan tetapi pada hari ini saya akan menerangkan 4 faktor sahaja, yaitu politik, ekonomi, sosio budaya, dan persaingan. Pertama sekali ialah politik. Keputusan sebuah persekitaran perniagaan dipengaruhi oleh politik. Pihak yang berkaitan dalam politik ini merupakan kerajaan. Jadi kerajaan boleh meluluskan undang-undang mengenai sebuah organisasi, sama ada undang-undang tersebut akan membawa kepada kesan positif ataupun negatif. Sebagai contoh, kerajaan ini dia mengambil inisiatif dalam mengawal harga barangan. Terdapat beberapa premis yang mengenakan harga barangan yang tinggi dan tidak berpatutan. Jadi melalui cara ini pihak kerajaan akan memantau setiap harga di setiap pasaran. Seterusnya ialah kerajaan ini menggiatkan aktiviti pelaburan dan membuka ekspor dan import ke dalam dan luar negara. Ekspor dan import nih dan pelaburan nih dia akan meningkatkan prestasi sebuah syarikat. Karena kalau kita membuka import atau barangan ekspor, barangan syarikat kita nih boleh dibawa keluar, dan barangan luar pun boleh dibawa masuk ke dalam negara kita. Jadi akan timbul satu pasaran yang luas. Maksudnya syarikat-syarikat nih atau organisasi ini saling bersaing secara sehat. Jadi kerajaan ini dia akan memainkan peranan. Seperti Malaysia sendiri, kita mengamalkan ekonomi kapitalis dan daya persaingan yang sehat amat digalakkan. Seterusnya ekonomi. Ekonomi ini mempengaruhi kuasa beli dan gaya perbelanjaan negara. Kita andaikan sebuah negara tersebut ekonominya sangat baik, jadi kuasa beli pengguna atau pembeli ini akan meningkat, dan ianya sekaligus akan meningkatkan prestasi sebuah organisasi. Manakala kalau sebuah negara itu dia punya kuasa beli atau ekonominya mundur atau jatuh, jadi kuasa beli pengguna ini pun akan turut mundur lah. Jadi sekaligus dia akan memberi kesan kepada keuntungan sebuah syarikat. Ekonomi ini juga dia akan mempengaruhi permintaan pengguna kepada sesuatu barangan tersebut. Jika permintaannya tinggi, maka pengeluaran sebuah organisasi pun turut akan meningkat, dan dia akan meningkatkan prestasi sebuah organisasi tersebut. Cara mengatasi faktor politik dan ekonomi ialah kerajaan haruslah mengambil inisiatif yang membawa kepada
peningkatan prestasi organisasi. Dan bukan sahaja organisasi ini dia mencari jalannya sendiri, akan tetapi turut dibantu oleh kerajaan dengan cara membuka pelaburan dan segala yang memberi impak positif terhadap prestasi organisasi. Oke, melalui ekonomi ini pula kerajaan haruslah melalui ekonomi ini pula sebenarnya ia dipengaruhi oleh kuasa beli. Jadi sekiranya sebuah negara tu maju, maka organisasi tidak perlu khawatir akan perkara ini, sebab pengeluaran mereka akan dapat untung walaupun barangan yang mereka keluarkan tu dalam kuantiti yang banyak. Jadi mereka tidak payah risau akan faktor luaran ekonomi ini, tetapi ia sebenarnya akan memberi ancaman besar kepada sebuah prestasi organisasi sekiranya kuasa beli menurun. Oke, seperti yang kita lihat sekarang, Malaysia dilanda COVID-19 dan banyak peluang pekerjaan yang ditutup, banyak pekerja-pekerja yang telah diberhentikan. Jadi sekaligus ini akan memberi kesan kepada kuasa beli pengguna, karena kita sendiri berjimat cermat dalam mengatur strategi keuangan keluarga kita. Jadi kuasa beli kita itu akan berkurang. Maksudnya ini akan menjadi ancaman yang cukup besar kepada prestasi organisasi tersebut. Oke. Seterusnya ialah faktor sosio budaya. Oke. Sosial budaya yang diamalkan oleh pelanggan mempengaruhi permintaan barang dan perkhidmatan. Oke, sebagai contoh, negara Korea, mereka merupakan negara yang rakyatnya, majoriti rakyatnya amat menitik beratkan kesehatan dan produk-produk kecantikan. Jadi setiap organisasi ini dia akan mengeluarkan produk yang mendapat permintaan ramai. Dan sebagai contoh, sebagai Malaysia, negara Malaysia, cara mengatasinya nih ialah dengan cara organisasi itu peka dengan keadaan semasa. Sebagai contoh sekarang COVID-19. Jadi organisasi ini boleh memikirkan satu strategi yaitu mengeluarkan mask atau pelitup muka, sebab benda tersebut mendapat permintaan yang tinggi. Jadi kalau cara mengatasinya ini, sebuah syarikat peka terhadap keadaan sekelilingnya, ia sekaligus akan meningkatkan prestasi organisasi tersebut. Jadi kita peka lah kalau sekarang permintaan terhadap liquid chlorophyll amat tinggi, iaitu sebuah minuman yang mempunyai antioksida yang tinggi. Jadi dia mendapat permintaan ramai. Jadi kalau sebuah organisasi ini dia dia peka terhadap keadaan sekarang, maka dia akan mengeluarkan barangan yang menurutnya akan meningkatkan prestasi organisasinya. Oke. Yang terakhir sekali ialah persaingan. Persaingan ini dia akan faktor persaingan ini akan membawa dua kesan kepada sebuah organisasi, yaitu kesan positif dan negatif. Negatif ini kita boleh andaikan sebagai sebuah ancaman, manakala positif ini kita boleh andaikan sebagai peluang. Oke. Pada era kini pengguna selalunya menggunakan mereka membeli barangan melalui platform online shopping seperti Shopee, Lazada, Shein dan sebagainya. Jadi dalam platform menjual online tersebut, kita terdapat barangan luar negara, khususnya China. Jadi ini sedikit sebanyak memberi kesan ancaman kepada prestasi organisasi, karena sekiranya pengguna hanya menumpukan keinginan mereka atau cita rasa mereka kepada barangan China, bagaimanakah barangan dalam negara ini akan dibeli atau akan laris? Jadi cara mengatasinya ialah persaingan ini dia akan meningkatkan lagi daya saing yang tinggi, pelaburan yang tinggi, akan tetapi ia akan dari segi negatifnya sebenarnya dia akan membawa kepada kesan yang buruk,
Tetapi pada kesan positif ialah daya saing yang sehat akan diperolehi sebab negara Malaysia kan mengamalkan sistem ekonomi kapitalis. Okey. Seterusnya ialah pelaburan. Maksudnya negara luar akan masuk ke negara kita, menjual barangan mereka di sini, dan ini akan memberi kesan kepada kuasa beli pengguna. Okey, cara mengatasinya ini ialah sesebuah organisasi tersebut mestilah berdaya saing dan peka terhadap keadaan ini. Sebagai contoh, platform Shopee sekarang semakin popular. Jadi caranya ialah organisasi tersebut turut mewujudkan satu akaun Shopee dan menjual barangan mereka ke dalam platform tersebut. Jadi rakyat Malaysia atau masyarakat Malaysia akan dapat melihat barangan yang mereka jual, dan ini sekaligus meningkatkan keuntungan dan memberi kesan terhadap prestasi organisasi. Okey, kesimpulannya di sini, faktor luaran ni haruslah dititik beratkan oleh setiap organisasi, karena ianya kita boleh melihat masa depan organisasi kita tersebut, dan bukan hanya tergantung kepada faktor dalaman sahaja, tetapi kita turut menitik beratkan faktor luaran sahaja untuk kejayaan atau prestasi yang baik oleh sesebuah organisasi. Dan kesimpulannya, organisasi haruslah sentiasa peka akan keadaan ekonomi pada masa sekarang. Okey, sekian, terima kasih. Itu sahaja penerangan saya pada hari ini.